Ucapkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita Tuan Lim Guan Eng yang dapat bersama-sama kita pada pagi ini bagi menyempurnakan projek kerja-kerja tempatan banjir dan menaik taraf sistem saliran S22 bagi mengatasi masalah banjir di Lorong Perak pada syabas kepada MBPP kerana menyempurnakan satu lagi projek tempatan banjir, iaitu kerja-kerja tempatan banjir dan naik taraf sistem saliran S22 bagi mengatasi masalah banjir di Lorong Perak pada pagi ini. Kita menyaksikan majlis berasmian penyempurnaan projek tempatan banjir dan menaik taraf sistem saliran S22 di Lorong Perak. Ini adalah satu projek yang telah makan berbelanjaan sebanyak 2.5 juta ringgit. Saya tidak bercadang untuk menyatakan dengan panjang lebar projek-projek yang telah dijalankan oleh MBPP secara terperinci, kerana ia telah disebut tadi oleh Dato' Bandar dan juga Wabi Chow. Kalau nak dapat maklumat, saya minta kawan-kawan media untuk lihat ucapan saya yang telah diberikan kepada kamu semua. Yang saya nak bincangkan ialah proses atau usaha kerajaan negeri untuk menangani dan mengatasi masalah banjir kilat secara holistik. Kita kena ingat bahawa sekiranya banjir kilat hendak diatasi, ia mesti diselesaikan secara punca. Selagi ia tidak diatasi secara punca, maka sebarang usaha adalah hanya jangka masa pendek, only short term. Saya rasa itu satu aspek yang penting. You must solve the problem at source. So kita boleh bazirkan wang, tapi sekiranya kita tidak selesaikan secara punca, maka perkara ini atau masa ini akan berulang masa depan. Nah, inilah yang kita lihat pada hari ini, di mana apa yang kita rancangkan sebelum ini kita anggap dapat menampung keperluan yang sedia ada, tetapi selepas perubahan, khususnya bila masalah yang mengakibatkan banjir kilat ini atau banjir ini tidaklah ditangani. Nah, itulah sebabnya kita perlukan pihak kerajaan persekutuan habiskan rancangan tempatan banjir di Sungai Pinang, kerana mereka telah adakan satu perancangan untuk mengatasi masalah banjir yang disebabkan oleh Sungai Pinang secara punca, secara holistik. Itulah sebabnya itu projek federal, kerajaan negeri tak boleh campur, kerana ia perlu diselesaikan secara holistik, secara punca daripada asal usulnya. Tak boleh kita sentuh sana, sentuh sini, agak selesai. Tak ada. Ia masih akan datang lagi, ataupun kita hanya alihkan masanya ke tempat lain. So, akhirnya tidak selesaikan masalah juga. Saya cakap sikit macam engineer lah. Tengok itu, Encik Sabri pun mengangguk kepala. Cakap pun sikit-sikit macam engineer. Saya dan Wabi Chow, dua-dua orang macam engineer lah, kerana kita selalu berdepan dengan masalah ini. Tapi kita lihat secara dasar, secara holistik. Engineer kena buat secara terperinci lah, dia lebih tahu. Dan itulah sebabnya kalau kita lihat Sungai Pinang yang asal kosnya ialah 350 juta ringgit, kita bersyukur bahawa akhirnya kerajaan pusat sambungkan projek ini yang bernilai 150 juta ringgit. Ada 200 juta ringgit kita akan cuba minta dan juga tuntut kemudian. Tapi jalan dulu. Dan sekiranya projek ini boleh habis mengikut perancangan asalnya, ia akan mengatasi sebahagian besar daripada banjir di kawasan Georgetown. Kerana semua tahu, Sungai Pinang lah yang menjadi punca banjir di kawasan Georgetown dan di kawasan daerah Timur Laut Pulau Pinang. Ini satu. Kedua,
yang saya hendak tegaskan di sini. Kita bukan sahaja bergantung semata-mata kepada projek kerajaan pusat. Kerajaan negeri pun ada perancangan sendiri. Kerajaan pusat bagi 150 juta ringgit. Dalam bajet lepas, kerajaan negeri luluskan jumlah lebih besar, 220 juta ringgit. Menjadikan jumlah peruntukan untuk tempatan banjir jumlah besar 370 juta ringgit. Dan 220 juta ringgit yang diluluskan oleh pihak kerajaan negeri adalah jumlah yang paling besar dalam sejarah Malaysia. Sejarah Pulau Pinang. Dalam sejarah Pulau Pinang yang diluluskan untuk program tempatan banjir. Daripada 220 juta ringgit ini, 20 juta datang daripada MBBP, MPSP. Tadi Datuk Mana sebut 11 juta lebih. Baki ni 9 juta daripada MPSP. Untuk jalankan projek-projek kecil-kecilan, sedikit kita lihat pada hari ini. 50 juta adalah daripada PBA, di mana kita akan sambungkan pipe besar supaya dapat mengalirkan atau menyalurkan air di empangan air hitam ke Teluk Bahar. Kerana selalu orang cakap kita punya empangan air hitam kecil, cepat penuh. Dan kerana cepat penuh, PBA akan lepaskan air. Semua pun PBA tak lepaskan air, semua orang cakap salahkan PBA lepaskan air. Sudahlah, kita tak mau sebarang keraguan timbul langsung. Kita sambung pipe ke Teluk Bahar supaya ia tidak akan sepenuh sepanjang masa. Ada lebih air, akan hantar ke Teluk Bahar. Ini kita akan belanjakan 50 juta ringgit. So dengan dua-dua projek ini, projek tempatan air sebab air boleh alir dengan lebih deras, dengan lebih laju, tambah dengan air pipe yang alirkan air atau salurkan air lebihan kalau ada kepada Teluk Bahar. Ini akan menyelesaikan masalah secara punca. Satu kali jalan atasi masalah banjir kilat sebahagian besarnya di Pulau Pinang. Betul tak? Betul tak? Engineer Sabri cakap betul tak? Engineer Anan betul tak? Engineer Chia betul tak? Ada 3 engineer ini tak boleh jadi memang. Kalau cakap tak betul, mereka besok hilang kerja. Bukan saja hilang kerja, tapi engineer pun hilang watika dia. So itulah yang kita nak buat, perancangan secara punca. Itulah sebabnya Wabi Chow tadi sebut 3 tahun. Tapi ini pun bergantung kepada federal lah. Tapi dengan Engineer Sabri ada sini, saya yakin boleh buat. So ini kita bergantung kepada Engineer Sabri untuk cepatkan projek ini. Nah, inilah dari satu aspek. Yang 150 juta ringgit lagi, 50 juta ringgit buat iPad, 20 juta ringgit daripada kerajaan tempatan, 150 juta ringgit adalah untuk tempat-tempat yang tidak diberikan perhatian oleh federal. Okeylah, kita faham. Tapi sekurang-kurangnya kita bagi lagi lebih daripada apa yang federal bagi. Federal bagi 150 juta ringgit, kerajaan negeri keluarkan 220 juta ringgit. Lebih daripada apa yang kerajaan persekutuan berikan. So kita berikan penekanan yang lebih. Dan kita tahu, kita cakap terus terang, kalau kita buat projek tempatan banjir, dari segi pulangannya tidak ada. Bukan macam jalan lebih besar. Untuk banjir, pulangannya adalah hanya kalau ada banjir. Berapa kali banjir 1 tahun? Itulah yang kita kena hadapi realiti ini. Tapi semua pun kita tak dapat pulangan. Sebagai kerajaan berjiwa rakyat, kita kena buat perkara ataupun projek-projek yang memberikan manfaat kepada rakyat sentiasa sepanjang masa. Semua pun rugi punya kerja kita kena buat, kerana ini adalah tugas dan tanggungjawab sebagai sebuah kerajaan negeri. Dan tuan-tuan puan-puan pun tahu, kita telah buat banyak projek-projek ini yang sebelum ini tidak diambil peduli langsung oleh kerajaan lama, kerajaan negeri lama. Dan ini kita akan berikan perhatian. So daripada 220 juta ringgit wang disediakan,
Ini daripada kerajaan negeri. Sekarang pelaksanaan pun jadi isu. Ya, kita ada dasar, kita ada perancangan untuk menyelesaikannya secara punca. Tapi pelaksanaannya ni pun penting. Kalau ia tidak dilaksanakan dengan baik, akhirnya wang ini akan seperti mencurah air di daun keladi saja. Kita tak mahu perkara ini berlaku. Itu sebab saya telah beritahu YB Lim, YB Chow juga kepada Datuk Bandar. Kita nak pastikan kontraktor mesti buat kerja ikut masa. Dia mesti siap ikut masa. Itu penting. Dan pemantauan kerja ini akan jadi salah satu KPI. KPI untuk bahagian-bahagian ataupun untuk MBBP. Kerana sekiranya ada masalah lewat dan lambat ataupun tidak ikut spek yang ditetapkan, akhirnya wang ini sia-sia saja. Dan itulah sebabnya pihak kerajaan negeri memberikan penekanan juga ke atas pelaksanaan. Contohnya saya pergi tu Tim Mak Eskin Road, Jalan Lembah Permai. Jalan Lembah Permai di mana ada itu tanah runtuh, tanah terputus. Bulan 10 kerja start, tapi masih belum siap. Saya memang tak puas hati. Saya cakap dengan Wak Bilim, saya nak pergi tengok. Saya tengok-tengok mengapa masih ada lubang macam itu sana lagi, tak diisi lagi. Saya cakap kalau negeri Jepun boleh buat 1 minggu, kita pun perlu ikut contoh Jepun, buat habiskan siap dalam seminggu. Hari Selasa kita pergi kan? Hari Selasa kita pergi. Tak perlu 1 minggu. Hari Sabtu kita sudah buka jalan ini semula. Ini menunjukkan sekiranya kita berikan tekanan kepada kontraktor. Ini biasalah. Kita tahu kontraktor kalau mereka boleh, mereka nak VO sana, VO sini. Mereka nak EOT sana, EOT sini. Lanjutkan masa ataupun variation order. Itu biasa. Tapi kita kena tegas juga. Kita kena lihat keadaan. Kalau nak alihkan utility, okey, kita terima. Kerana bukan kita lambat, itu pihak TNB ataupun syarikat utility lambat. Tapi ini tak boleh makan masa selama-lamanya. Dan saya yakin sekiranya kita buat kerja macam orang Jepun, ini syarikat Jepun bukan kali pertama datang Penang, sudah lama datang Penang. Kita ikut cara kerja orang Jepun, kita pun boleh buat macam orang Jepun. Boleh tak? Ingat macam mana mereka habiskan kerja dengan cepat. Tapi tentulah saya tak harap untuk atau saya tak mau atau tak mau paksa kerja punya kualiti atau punya standard macam Jepun. Itu dia negara maju. Tapi lah, kalau 1 minggu tak boleh, mungkin lebih-lebih 1 bulan. Jangan sampai 3 bulan. Ini kita susah nak terima. Dan itulah saya nak berikan peringatan. Sebagai pegawai kerajaan, anda juga ada tugas pemantauan selepas kontrak telah diawardkan. Kontrak diawardkan tak bermakna kerja habis. Tidak. Kerja jalan lagi, memantau, memastikan mereka boleh buat kerja. Kalau mereka lambat, tak payah tunggu sampai kontrak habis. Kita masuk fasa baru. Bila-bila kalau dia tak ikut cara, kita boleh potong sama sekali. Boleh tak? Lalu mana? We put a clause. We don't have to wait until the contract is finished or the time frame is finished. If they don't fulfill the time schedule, we have a right to terminate the contract. Saya rasa ini kita kena tegas sikit. Kerana dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, yang amat mencabar, kita tahu ada banyak syarikat sekarang nak minta kontrak kerajaan negeri. Kerana kerajaan negeri lain, di negeri lain mereka tak ada wang, mereka tak ada kontrak.
Sekarang tinggal Pulau Pinang saja. Kerana hanya Pulau Pinang yang buat kerja rakyat. Mereka, you tahu sama tahulah apa kerja mereka buat. So, banyak sekarang bukan saja dalam tapi dari luar negeri semua datang untuk dapat kontrak kerajaan negeri. Ini kita kena jaga-jaga. Kita mau yang baik. Kita tak mau yang mereka cari peluang saja. So, itu penting. Pemantauan kerja mesti buat dengan baik dan rapi. Dan kita tak mau selepas mereka ambil kontrak, mereka buat lain pula. Ini kita pun kena berhati-hati supaya mereka tidak buat lain. Dan kerajaan negeri tidak teragak-agak untuk ambil tindakan tegas. Kerana akhirnya rakyat akan nikmati atau akan susah kerana kualiti kerja yang dijalankan. So, saya sekali lagi ingin ucapkan terima kasih kepada pihak BBP yang menganjurkan program ini. Dan kita harap bahawa dengan projek-projek yang kita jalan, semua pun kita cakap kita punya bajet telah tambah, perbelanjaan telah tambah 2-3 kali ganda. Tapi akhirnya kita masih boleh mencatat lebihan bajet. Tiap-tiap tahun kerajaan negeri, tiap-tiap tahun MBBP pun masih boleh catat lebihan bajet. Semua pun perbelanjaan untuk projek rakyat bertambah 2 kali ganda. Tapi kita masih boleh tahan lagi. Inilah kejayaan CAT. Okay.